Tajuknya adalah jenis-jenis sabar. Jenis-jenis sabar. Jenis-jenis sabar dibahagikan kepada 3 bahagian. Kalau ikut buku ni, jenis-jenis sabar dibahagikan kepada 3 bahagian. Sabar yang pertama, dalam kehidupan ni kita perlu bersabar dalam banyak aspek. Ada yang Allah beri ujian pun kita perlu bersabar. Allah beri kita nikmat pun perlu bersabar. Allah tak beri nikmat, Allah tak beri ujian, Allah beri musibah pun perlu bersabar. Maka bagaimana caranya ataupun apa kepentingan bersabar ini, maka hari inilah kita akan rungkaikan. Jenis sabar yang pertama adalah sabar terhadap ujian dan musibah yang menimpa. Sabar terhadap ujian dan musibah yang menimpa. Dikatakan, penulis mengatakan pada muka surat 151 pada perenggan yang pertama, ujian dan musibah yang menimpa manusia boleh berlaku dalam bentuk kesusahan ataupun kesenangan hidup. Manusia sering insaf tatkala ujian kesusahan ke atas mereka, namun tatkala dikurniakan ujian kesenangan, banyak yang gagal untuk mengingati Allah, lantas mereka semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dikatakan bila mana manusia ini Allah uji dengan ujian, biasanya kalau Allah uji dengan ujian kesusahan, biasanya manusia ini akan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya juga kalaulah Allah beri ujian kesenangan, kebiasaannya manusia ini terus lupa dengan Allah. Tak ingat langsung Allah. Paling-paling pun bila Allah beri ujian senang, paling-paling pun kita akan sebut Alhamdulillah, lepas tu lupa Allah. Na'udzubillah. Dan biasanya kalau Allah beri ujian kesusahan, kita akan ingat Allah sampai habis susah kita tu. Hakikatnya benda yang kita buat tu salah. Hakikatnya Allah beri ujian senang atau susah, kena bersabar, kena ucap syukur, kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Surah Al-Baqarah ayat 216, Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Boleh jadi apa yang kamu benci itu وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, itu baik untuk kamu. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Dan boleh jadi apa yang baik itu sebenarnya buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Yang mana ujian yang kita dapat dalam hidup ini, mungkin kita tak suka, kita rasa ujian ni buruklah untuk kita, tapi hakikatnya wa huwa khairul lakum. Allah kata hakikatnya Allah lebih tahu ujian yang aku beri ni, ujian yang Allah beri ni sebenarnya lebih baik untuk kamu. Dan boleh jadi apa yang kita rasa Allah beri ni baik untuk kita. Contoh ya, Allah beri kita kaya raya. Kita rasa baiknya Allah ni beri kita kaya raya, tapi hakikatnya wa huwa syarrul lakum. Hakikatnya itu sebenarnya buruk untuk kita. Sebab apa? Sebab Allah ni lebih tahu daripada kita. Pengetahuan kita ni terbatas berbanding dengan pengetahuan Allah yang tak pernah terbatas. Apa sahaja yang kita tahu dalam hidup kita, pengetahuan kita yang sedang kita fikir sekarang ni, itu pun Allah yang bagi kita izin. Itu pun Allah yang beri izin untuk kita tahu. Kalau Allah tak beri izin untuk kita tahu, maka tak akan mampu pun kita tahu. Malah tak akan mampu kita fikir. Subhanallah, Masya Allah, besarnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenis sabar yang pertama ini, iaitu sabar terhadap ujian dan musibah ini, kita dapat ambil pengajaran daripada kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam pada muka surat 152.
pada muka surat 152. Dalam menghadapi ujian kesusahan, kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam perlu diambil iktibar. Apa kisahnya? Diringkaskan dalam surah As-Sad ayat 41 ketika Nabi Ayub alaihi salam mengadu kepada Tuhannya iaitu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Ketika mana Nabi Ayub alaihi salam mengadu kepada Tuhannya iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan azab. Ringkasan daripada kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam satu hari pada zamannya beliau iaitu Nabi Ayub alaihi salam dikurniakan dengan pelbagai nikmat. Nabi Ayub pada zamannya merupakan hamba Allah yang paling terkaya pada zaman tersebut. Nabi Ayub Allah berikan nikmat menjadi yang paling kaya ketika zaman tersebut. Ada tanah, ada harta, ada kebun, ada haiwan ternakan pada ketika itu. Nabi Ayub alaihi salam juga Allah beri nikmat dengan banyak anak-anak. Ramai anak-anak. Allah kurniakan anak-anak yang ramai kepada Nabi Ayub alaihi salam dengan isterinya. Ada yang mengatakan isteri Nabi Ayub namanya Rahmah. Isteri Nabi Ayub, antara yang mengatakan adalah isteri Nabi Ayub namanya adalah Rahmah. Maka ketika itu Nabi Ayub alaihi salam dikurniakan pelbagai nikmat. Banyak sangat nikmat, nikmat menjadi kaya, nikmat banyak harta benda, nikmat ramai anak-anak, Allah berikan anak-anak yang ramai. Maka kemudiannya satu hari Allah tarik nikmat tersebut. Allah tarik nikmat tersebut sekaligus. Allah jadikan Nabi Ayub alaihi salam ni seorang yang miskin. Bukan sekadar miskin, tak ada harta langsung. Allah tarik balik semua nikmat yang Allah beri. Malah Allah tarik juga anak-anak yang ramai tersebut. Anak-anak Nabi Ayub ni ramai, satu hari Allah tarik balik. Bermaksud adalah anak-anak Nabi Ayub lari daripada Nabi Ayub alaihi salam. Jauhkan diri daripada Nabi Ayub alaihi salam. Kenapa? Kerana satu hari Allah beri balik ujian yang lain. Mula-mula Allah beri Nabi Ayub ujian kesenangan. Kemudian Allah beri Nabi Ayub ujian kesusahan. Ujian musibah. Apa itu? Itulah Allah beri ujian kesakitan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dikatakan Nabi Ayub hidup senang dalam lebih kurang 17 tahun. Ada yang kata lebih, berpuluh-puluh tahun. Kemudian selepas itu Allah beri musibah, Nabi Ayub ni dapat sakit kronik. Sakit yang terlampau sakit. Tak ada satu pun anggota tubuh Nabi Ayub alaihi salam yang sihat kecuali lidah dan hati yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun, ini kisah yang sahih ya, tak ada satu pun tubuh Nabi Ayub alaihi salam yang sihat daripada hujung rambut sampailah ke bawah. Semuanya tak ada satu pun yang sihat kecuali lidah dan hati Nabi Ayub yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub menderita dengan penyakit kronik iaitu penyakit kulit. Sampaikan ada mufassirin yang mengatakan sampaikan daging-daging Nabi Ayub tu terjatuh-jatuh. Nak kata punya kroniknya, punya teruk sakit kulit Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang mengatakan kulit-kulit Nabi Ayub ni terjatuh-jatuh, terlerai-lerai. Sampaikan isteri Nabi Ayub, bila mana Nabi Ayub nak tidur, nak baring, isteri Nabi Ayub Rahmah ini lemparkan abu-abu dekat atas pelapik. Nak katanya untuk melembutkan belakang Nabi Ayub alaihi salam. Sebab apa? Sebab takut pedihnya kulit Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam menderita dengan penyakit kulit ini berpuluh tahun. Sampaikan satu hari isteri Nabi Ayub alaihi salam bagi tahu, wahai Nabi Allah, kalaulah kamu minta Allah kurangkan kesakitan kamu,
ataupun kalaulah kamu minta Allah hilangkan terus penyakit kamu, pasti Allah akan kabulkan sebab kamu ni Nabi Allah. Tapi apa yang Nabi Ayub kata? Nabi Ayub kata, Allah dah berikan aku nikmat berpuluh tahun, berbelas tahun ataupun berpuluh tahun. Apalah sangat kalau aku nak terima ujian yang Allah beri ni. Tidak lain tak bukan untuk aku tambah pahala, untuk aku tambah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Penyakit yang Nabi Ayub hidapi ini, penyakit yang Nabi Ayub hadapi ini, iaitu penyakit kronik ini, membuatkan anak-anak Nabi Ayub semua lari. Sebab apa? Sebab jijik dengan Nabi Ayub. Ni yang para mufassirin katakan. Sebab geli dengan Nabi Ayub. Sebab jijik dengan penyakit yang Nabi Ayub hadap. Sebab apa? Sebab bila mana Nabi Ayub sakit, kulit dia sampai baunya tu busuk. Sampai nampak dagingnya tu. Sampai baunya tu busuk. Itu ujian yang Allah beri pada Nabi Ayub alaihissalam. Sampaikan orang kampung halau Nabi Ayub keluar. Sampaikan tak ada seorang pun nak dekat dengan Nabi Ayub. Anak-anak pun tak nak dekat dengan Nabi Ayub. Tinggallah seorang saja, itulah isteri Nabi Ayub alaihissalam. Itu ujian yang Allah beri pada Nabi Ayub alaihissalam. Begitu berat ujian yang Allah beri pada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tak pernah sekali pun mengeluh. Hari pertama Allah beri ujian kesakitan tersebut, tak pernah pun Nabi Ayub mengeluh. Sampailah hari terakhir Nabi Ayub terima kesakitan tersebut. Sebab apa? Sebab Nabi Ayub hanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Ayub tahu bahawasanya Allah beri ujian ni tanda Allah kasih pada Nabi Ayub. Tanda Allah prihatin kepada Nabi Ayub. Tanda Allah sayang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddan nas bala'ul anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Ashaddun nas bala'ul anbiya." Sehebat-hebat ujian yang diberikan kepada manusia adalah ujian kepada anbiya, iaitu para nabi. Ujian yang paling hebat Allah beri adalah kepada para nabi. Summa salihun. Kemudian ujian paling berat, ringan sikit daripada nabi, itulah ujian buat orang-orang yang soleh. Lepas-lepas tu barulah Allah beri ujian kepada manusia-manusia biasa. Bermaksud manusia yang bukan nabi, bukan juga yang soleh. Maka Nabi sebutkan bahawasanya ujian yang paling hebat adalah ujian para nabi dan orang-orang yang soleh. Itu ujian yang paling hebat. Apatah lagi kita manusia biasa ni, kalaulah kita rasa kita ni dah dapat ujian yang hebat, tapi hakikatnya Nabi kata yang paling hebat adalah ujian para anbiya. Ingat muslimat yang dirahmati Allah semuanya, ada juga Nabi sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yubtala ar-rajulu ala hasiba imani hasiba dini fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Nabi katakan dalam hadis yang sahih, jadikan hadis ini sebagai pedoman untuk kita, jadikan hadis ini sebagai kekuatan untuk kita bila mana Allah uji kita. Maksudnya Nabi sebutkan yubtala ar-rajulu ala hasiba dinihi, seseorang yang diuji ala hasiba dinihi, seseorang itu akan diuji sesuai dengan dinihi, sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi, apabila kurang ataupun apabila agamanya itu kuat, salabatun dinihi, apabila agamanya itu kuat, zida fi balaihi, maka Allah akan tambah lagi ujiannya, tambah lagi musibahnya, tambah lagi dugaannya. Manusia ini akan diuji sesuai dengan keimanannya. Bila mana iman makin bertambah pada Allah, makinlah Allah uji. Makin bertambah iman, makin bertambah Allah uji. Untuk apa? Kerana makin Allah nak tinggikan darjat, makin Allah nak dekatkan jalan kita menuju Allah. Itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita dekat dengan Allah,
Bermaksud makin iman kita kukuh, iman kita kuat. Makin iman kita kuat, makin dekat kita nak sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Apa kebahagiaan yang abadi untuk semua manusia? Itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di syurga nanti tak akan ada satu pun ujian yang Allah akan beri. Kalau kita rasa dekat dunia ni dah banyak dah ujian Allah beri, dekat syurga nanti satu ujian pun tak akan ada. Kalau kita rasa dekat dunia ni Allah beri asyik suruh kita sedih, Allah asyik beri kita musibah yang membuatkan kita sedih, yang membuatkan hati kita ni menangis, tapi ingat dekat syurga nanti tak akan keluar pun setitik pun air mata. Malah hati kita ni pun tak akan rasa sedih walaupun sedetik. Sebab apa? Sebab kita di syurga. Selagi mana kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, itu bermaksud kita akan diberi ujian. Sebab apa? Sebab Allah sebutkan dunia ini tempat ujian bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang rasa Allah tak pernah beri ujian, siapa yang rasa tak pernah pun ditimpa musibah, itulah bermaksud masih tidak menjadi orang yang beriman. Apa tanda-tanda tidak menjadi orang yang beriman? Tandanya adalah Allah pun dia tak ingat. Langsung lupa Allah. Langsung tak ingat Allah. Baik, ingatlah bahawasanya dunia ini adalah tempat ujian. Ujian itu hanya akan berhenti bila mana kita di syurga, insya-Allah. Ujian itu akan berhenti bila kita nampak malaikat maut di depan mata. Maksudnya apa? Bila mana kita dah nampak malaikat maut depan mata, bermaksud kehidupan di dunia ini akan berakhir. Sikit lagi nak berakhir. Kalau nampak malaikat maut depan mata, bermaksud sikit lagi ni nak habiskan nyawa. Sikit lagi nak habiskan hidup kita di dunia. Maka ketika itu tamatlah sudah ujian kita di dunia. Bila mana Allah beri kita ujian, Allah beri kita musibah, saya yakin pasti ada di antara kita yang mungkin sekarang ni Allah sedang beri ujian. Boleh jadi sekarang ni Allah sedang beri ujian yang mungkin sangat berat. Kita kena ingat Allah beri ujian, tanda Allah sayang, dan ujian ini tak akan pernah berhenti. Kita bayangkan mungkin sekarang kita dah hidup 50 tahun contohnya. Subhanallah, Allah Maha Hebat. Kita dah hidup 50 tahun. Sepanjang 50 tahun ni tak henti-henti ujian datang. Tapi Allah Maha Hebat, kita masih kuat hidup di dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih kuat hidup di muka bumi Allah. Siapa yang beri kita kekuatan? Itulah Allah. Kenapa Allah beri kita kekuatan? Kerana Allah beri kita ujian untuk menguatkan. Ingat tu, Allah beri kita kekuatan kerana apa? Kerana Allah beri kita ujian untuk menguatkan. Sebelum-sebelum ni mungkin pernah kita sebutkan, saya ni ustazah, Allah beri musibah yang kuat. Allah beri saya ujian yang kuat. Saya ni tak kuat. Saya ni tak kuat nak tempuh ujian ini. Tapi ingat, kalaulah kita sebut kita tak kuat, cuba kita ingat tahun-tahun sebelum ni. Ataupun hari-hari sebelum ni. Hari-hari sebelum ni Allah beri ujian, sampai sekarang Allah beri ujian lagi hebat, pun kita masih ada nafas. Pun kita masih kuat nak hidup di muka bumi Allah. Sebab apa? Sebab kita kena ingat Allah yang beri kekuatan, Allah yang beri ujian untuk menguatkan kita. Maka ujian, sabar dengan ujian musibah, sabar daripada ujian dugaan, sabar terhadap ujian dan musibah yang menimpa kita ini, ingat bahawasanya Allah uji mengikut tahap keimanan kita. Ambil iktibar daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diceritakan tadi. Itu kemudian kisah lain sedikit. Itu ujian musibah. Kisah Nabi Ayub yang kita ceritakan tadi adalah sabar terhadap ujian musibah. Jenis sabar ini adalah ada juga sabar terhadap ujian kesenangan. Sabar terhadap ujian kesenangan. Antara salah satu kisah ataupun iktibar daripada anbiya, iktibar daripada para nabi, ujian kesenangan daripada para nabi, itulah kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tadi kisah Nabi Ayub alaihissalam sabar dengan ujian musibah yang Allah beri. Sekarang kisah
daripada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam sabar terhadap ujian kesenangan yang Allah beri. Disebutkan dalam kitab ini pada muka surat 153 dalam surah An-Naml ayat 36 Allah sebutkan yang bermaksud. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Ringkasnya sedikit tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini merupakan raja kepada segala makhluk. Kenapa dinamakan Nabi Sulaiman ni raja kepada segala makhluk? Adalah kerana Nabi Sulaiman ni boleh bercakap dengan binatang. Macam yang kita tahu kan? Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan haiwan. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan angin. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan segala makhluk. Maka satu hari ada utusan datang kepada Nabi Sulaiman. Kisah yang kita tahu itulah daripada Balqis. Itulah daripada Balqis. Satu hari Balqis ni seorang yang kaya raya. Ni ringkas sahaja. Kaya raya, maka mereka menawarkan harta-harta kepada Nabi Sulaiman. Mereka menawarkan harta kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan ugutan supaya Nabi Sulaiman ni jangan beriman pada Allah. Beri semua harta asalkan ikut mereka. Jangan beriman pada Allah. Maka apa yang Nabi Sulaiman sebutkan? Nabi Sulaiman sebutkan pada utusan itu, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Patut ke aku ni diberikan harta sedangkan Allah dah beri aku segalanya? Itulah ringkas daripada apa yang Nabi Sulaiman sebutkan. Patut ke kamu berikan aku harta sedangkan Allah dah berikan aku segalanya? Allah boleh beri aku harta kalau aku minta. Allah boleh beri aku pertolongan kalau aku minta. Sampaikan bila mana Balqis dan tentera-tenteranya datang pada negeri Nabi Sulaiman ni. Datang pada tempat Nabi Sulaiman ni, mereka tengok istana Nabi Sulaiman ini ataupun tempat Nabi Sulaiman ini sangat cantik. Sangat cantik. Cantiknya itu sampai mereka tak terfikir betapa cantiknya. Maka Nabi Sulaiman pun sebutkan, ini semua daripada Allah. Allah yang beri pertolongan kepada aku. Jadi aku tak perlukan segala harta. Bagaimana aku ini tidak beriman kepada Allah sedangkan Allah yang beri aku pertolongan? Bagaimana aku ni tak nak beriman pada Allah, tak nak percaya dengan Allah sedangkan Allah yang menciptakan aku? Nabi Sulaiman ni kalau arahkan angin, angin pun akan pergi. Kalau arahkan hujan, hujan pun akan turun. Kalau arahkan contoh ya, arahkan gunung, gunung pun akan buat apa yang Nabi Sulaiman sebutkan. Sebab apa? Sebab Allah beri anugerah kepada Nabi Sulaiman untuk bercakap dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah iktibar daripada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang mana sabar dengan ujian kesenangan. Allah dah beri senang kepada Nabi Sulaiman, pun Nabi Sulaiman masih sabar. Kenapa? Bayangkan ya, Allah dah beri Nabi Sulaiman anugerah. Allah beri Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan syaitan dan jin. Allah beri Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan syaitan dan jin. Jadi kalau ikut logik ataupun kalau ikut fitrah manusia ni berasa tamak, fitrah manusia ni berasa tamak, na'udzubillah, boleh je Nabi Sulaiman nak minta jin dan syaitan ni bagi harta-harta kepada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman tak minta. Boleh je Nabi Sulaiman minta pada Allah berikan Nabi Sulaiman kekayaan, tapi masih Nabi Sulaiman tak minta. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman ini sabar dengan ujian kesenangan yang Allah beri. Muslimat-muslimat yang disayangi Allah semuanya, tak salah pun nak menjadikan kesenangan sebagai, tak salah pun menjadikan kesenangan itu sebagai rasa senang untuk hati kita. Tidak menjadi kesalahan pun nak memiliki kesenangan tersebut.
Tak menjadi kesalahan pun untuk memiliki kesenangan tersebut. Tak salah pun untuk kita mencari kesenangan di dunia. Tak salah pun untuk kita abadikan ataupun bagi kesenangan dalam kehidupan kita. Senang untuk hidup kita, tak salah. Tapi yang salahnya ataupun yang perlu kita ambil berat adalah bagaimana kita nak guna kesenangan tersebut. Bagaimana untuk kita nak guna kesenangan tersebut. Sama ada kesenangan tersebut digunakan sebagai ataupun kesenangan tersebut dimanfaatkan sebagai sesuatu kebaikan ataupun sebaliknya. Tak salah pun untuk kita ambil kesenangan dalam kehidupan kita. Yang salahnya adalah bagaimana kita nak gunakan kesenangan tersebut. Bagaimana kita nak manfaatkan kesenangan tersebut, sama ada kita manfaatkan kesenangan tersebut untuk kebaikan ataupun kita tidak manfaatkan langsung kesenangan tersebut. Itulah namanya ujian kesenangan. Ujian kesenangan ini adalah bila mana kita tidak manfaatkan ujian ataupun kita tidak manfaatkan kesenangan tersebut. Contoh yang paling mudah, katakanlah Allah beri kita senang dalam hidup. Paling mudah, Allah beri kita kaya. Allah beri kita banyaknya harta. Kalaulah kita masih sabar dengan ujian kesenangan yang Allah beri kita harta terlampau banyak. Kita pun manfaatkan kepada orang lain. Contoh dia, kita manfaatkan, kita beri sedikit kepada masjid. Contoh ya, kita beri sedikit kepada anak-anak yatim. Kita beri sedikit kepada adik-beradik yang susah. Kita beri sedikit harta kita yang banyak ni, kita bagi pada saudara mara kita yang susah. Maka itu dinamakan sebagai manfaatkan kesenangan. Manfaatkan kesenangan yang Allah beri. Manfaatkan kekayaan yang Allah beri. Berbeza dengan bila mana Allah uji kita dengan kesenangan, Allah beri kita kaya, tapi kita simpan je harta kita. Kita simpan, takut ni nak bagi orang. Na'udzubillah. Takut nak bagi orang sebab apa? Takut harta kita kurang. Allah beri kita kaya, Allah beri kita harta yang banyak, Allah beri kita hidup yang mewah. Takut nak bagi anak yatim. Sebab apa? Takut harta akan berkurang. Takut nak bagi masjid sikit. Sebab apa? Takut Allah bagi, takut harta kita berkurang. Takut nak tolong adik-beradik kita. Takut nak tolong adik-beradik, takut nak tolong saudara mara. Sebab apa? Sebab takut harta kita ni berkurang. Jadi ingat, bila mana kita beri pertolongan kepada orang lain, Allah dan Nabi sebutkan, pasti Allah akan mudahkan. Allah akan beri pertolongan pada kita. Kalau kita beri banyak, kita keluarkan banyak daripada harta kita, Allah gantikan berganda-ganda kepada kita. Boleh jadi kita tak sedar, tapi tanpa kita sedar, memang Allah beri kita berlipat ganda. Katakanlah dalam poket kita, contoh ya, kita tengah makan. Dalam poket kita ada RM5 je. Sekarang biasanya kedai makan guna kad kan? Guna kad online transfer contoh dia. Tapi kita bawa duit ni ada RM5 je dalam poket kita. Tengah-tengah makan ada orang minta sumbangan. Mungkin orang yang kurang penglihatan ataupun orang yang buta. Allah beri ujian. Orang yang istimewa. Minta sumbangan. Kita pun rasa nak keluarkan ke tak nak ni RM5 ni. Banyak juga tu RM5. Nak keluarkan ke tak? Kalaulah kita keluarkan RM5 bagi sedekah. Bagi pada orang yang memerlukan, maka insya-Allah pasti Allah akan ganda-gandakan balik harta kita. Ganda-gandakan balik rezeki kita. Ingat muslimat yang disayangi Allah semuanya, rezeki ini bukan semestinya harta. Rezeki tak semestinya harta. Rezeki juga boleh jadi kita hidup hati yang lapang. Kita hidup dengan hati yang senang. Kita hidup dengan hati yang tenang. Pun rezeki juga. Kita dapat suami yang baik, contoh dia. Itu pun rezeki. Kita dapat isteri yang baik pun rezeki. Kita dapat anak-anak yang baik pun dikatakan sebagai rezeki. Kita dapat menantu yang baik pun dikatakan sebagai rezeki. Kita dapat adik-beradik, saudara mara yang baik pun dikatakan sebagai rezeki. Maka ingat, rezeki itu bukan sekadar harta
Apa pun rezeki kita dapat tubuh badan yang sihat pun dikira sebagai rezeki. Boleh jadi, contoh ya, boleh jadi RM1 yang kita sumbangkan pada orang yang memerlukan boleh buatkan hati kita tenang. Boleh jadi RM1 yang kita bagi pada orang yang memerlukan membuatkan anak-anak kita cemerlang. Sebab apa? Sebab itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jenis sabar yang pertama ini adalah sabar dengan ujian kesusahan dan sabar dengan ujian kesenangan. Itulah iktibar daripada dua kisah para nabi, iaitu Nabi Ayub alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jenis sabar yang kedua. Jenis sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Maka sabar terhadap pada muka surat 153 ya. Sabar terhadap keinginan nafsu yang menjadi urusan syaitan. Antaranya adalah sabar atas tarikan dan runtutan hawa nafsu yang sering mengajak berbuat dosa. Bersabar dari menuruti perasaan marah dan sabar dalam menahan diri dari melanggar perintah Allah. Baik, jenis sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat pun perlu sabar. Contoh dia apa? Sebelum kita ambil iktibar daripada kisah para nabi, kita ambil iktibar daripada kisah masyarakat sekarang. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Contohnya, katakanlah kita sekarang bekerja. Dan kawasan persekitaran kerja kita ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak menutup aurat. Contohnya, kawasan kerja kita sekarang, kebanyakan mereka semuanya tak tutup aurat. Boleh jadi kita seorang je pakai tudung. Ini contohlah. Kita seorang je pakai tudung. Orang lain tak pakai tudung. Tiba-tiba kawan-kawan sekerja kita selalu pandang remeh dekat kita. Ataupun selalu ajak kita kata, tak payahlah pakai tudung. Kenapa nak pakai tudung? Awak pakai tudung lagi cantik lah. Mungkin ada yang cakap macam tu. Awak tak pakai tudung lagi cantik. Sampaikan kita rasa iman kita ni tergugat. Sampaikan kita rasanya bolehlah buka je lah tudung. Na'udzubillah. Itulah salah satu contoh sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebab apa? Kalaulah kita tak pandang langsung dengan tomahan orang lain. Kita tak pandang langsung dengan apa yang orang kata. Orang suruh kita buka tudung pun kita masih menutup aurat. Masih memakai tudung labuh, contoh dia. Kita tak hiraukan dengan pendapat orang. Kita tak hiraukan dengan kata-kata orang lain. Itulah contoh kita sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebab apa? Sebab tidak menutup aurat itu merupakan satu maksiat. Tak tutup aurat itu pun maksiat. Maka kalau kita tutup aurat, maksud dia kita dah terhindar daripada maksiat. Baik, salah satu kisah iktibar daripada para nabi iaitu Nabi Yusuf alaihi salam yang meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ayatnya tu panjang, maka saya ringkaskan. Kisah yang biasanya kita dah tahu. Nabi Yusuf alaihi salam Allah beri nikmat dengan ketampanan wajah. Handsome, Nabi Yusuf ni sangat handsome. Ketampanan wajah Nabi Yusuf ni sampaikan tak dapat gambarkan. Ada yang kata dekat zaman kita sekarang ni tak ada lagi yang se-handsome Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mampu mengatasi ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nak katanya Nabi Yusuf ni Allah beri ujian. Allah beri nikmat handsome. Tapi handsome-nya itu pun ujian juga untuk Nabi Yusuf. Sampaikan satu hari Nabi Yusuf ni banyak digoda. Daripada kecil sampai besar, Nabi Yusuf banyak digoda oleh wanita-wanita yang cantik. Yang tak cantik pun goda, yang cantik pun goda Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf pun masih bersabar. Nampak wanita cantik mana pun masih bersabar tinggalkan maksiat. Sampaikan ada kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kisah Nabi Yusuf digoda oleh wanita cantik. Wanita tersebut tutup pintu ni. Nak katanya punyalah sabar Nabi Yusuf dalam tinggalkan maksiat.
Wanita tersebut tutup pintu. Ada 2 orang je dalam bilik tersebut. Itulah Nabi Yusuf dan seorang wanita cantik. Nabi Yusuf dan seorang wanita cantik yang ada yang mengatakan namanya itu Zulaikha. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha dalam satu bilik. Zulaikha tutup pintu rapat-rapat, kunci ni. Ada 2 orang je. Maka Zulaikha pun menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa yang Nabi Yusuf sebutkan? Nabi Yusuf katakan, inni akhafullah. Aku takutkan Allah. Aku takutkan Allah. Tak boleh dah bermaksiat. Punyalah wanita cantik namanya Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf, tapi tetap Nabi Yusuf dengan pendiriannya. Itulah inni akhafullah. Aku takutkan Allah. Aku tak boleh buat maksiat. Sebab apa? Sebab aku takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah contoh kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang sabar dalam meninggalkan maksiat. Nabi Yusuf yang sangat handsome pun sabar daripada digoda. Apatah kita manusia biasa yang bukan para nabi. Kita manusia biasa, sabarlah dalam meninggalkan maksiat. Sabarlah bila mana orang sebut itu ini sabar. Orang ajak kita mengumpat, sabar. Tahan ni mulut daripada mengumpat. Sebab apa? Sebab mengumpat itu pun dikira sebagai satu maksiat. Orang ajak kita pakai pakaian yang ketat, sabar. Katakan contoh ya, orang ajak kita exercise. Biasalah tu, orang ajak kita exercise di tempat awam, bukan tempat tertutup. Contohnya di taman, padang dan sebagainya. Ajak kita exercise, kita pakai tudung yang labuh, pakai baju yang longgar, pakai seluar yang longgar. Tapi kawan kita kata, kan nak exercise ni, susahlah kalau pakai tudung yang labuh. Susahlah pakai baju yang longgar. Susahlah nak exercise, nanti terbatas. Sabar kalau kawan kita kata macam tu. Sebab apa? Sebab kita dengan pendirian kita nak masuk syurga Allah. Jadi kita nak tutup aurat sesempurnanya walaupun apa pun jadi kepada kita. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Baik, itulah contoh. Kemudian jenis sabar yang terakhir itulah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Tadi sabar dalam meninggalkan maksiat. Selit sedikit, Nabi Yusuf tadi, Nabi Yusuf alaihi salam sebutkan kepada Zulaikha, inni akhafullah. Padahal ketika itu Nabi Yusuf masih remaja. Ni ada mufassirin mengatakan, Nabi Yusuf masih muda. Tapi sebut pada Zulaikha, aku takutkan Allah. Sama juga macam kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ismail alaihi salam ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam beritahu pada Nabi Ismail, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih Nabi Ismail. Ini semua kita tahu kan? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih Nabi Ismail alaihi salam. Dan ketika itu Nabi Ismail masih budak. Bukannya orang besar. Belum baligh pun lagi. Nabi Ismail belum baligh pun lagi. Budak lagi. Kecil lagi. Tapi kita tengok apa jawapan Nabi Ismail bila mana Nabi Ibrahim kata, wahai anakku Ismail, Allah perintahkan aku untuk sembelih kamu. Maka apa yang Nabi Ismail sebutkan? Nabi Ismail sebutkan, ya abati ij'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang Allah perintahkan. Buatlah apa yang disuruh. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sesungguhnya insya-Allah aku ini tergolong dalam golongan yang sabar. Sesungguhnya kamu akan mendapati aku ni akan tergolong dalam golongan-golongan yang sabar. Subhanallah, Masya Allah. Nabi Ismail ketika itu masih belum baligh, masih budak. Tapi dah cakap dah pada ayahnya, buatlah apa yang Allah perintahkan. Sebut nama Allah. Itulah salah satu pedoman ataupun salah satu iktibar, salah satu panduan sebenarnya perlu ajar anak-anak kita dengan Allah. Ajar anak-anak kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kecil. Bukannya tunggu baligh baru ajar kenal Allah. Tunggu, contoh ya, tunggu besar sikit baru ajar kenal Allah. Bukannya
dah sekolah menengah baru ajak pergi masjid. Ataupun dah sekolah menengah baru suruh anak lelaki ni pergi masjid. Bukan. Tu salah tu. Sebab apa? Ambil iktibar daripada kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail belum balik pun dah kenal Allah. Belum balik pun dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu panduan untuk ajar anak kita kenal Allah adalah daripada kecil, daripada umur, contoh ya, umur 1.5 tahun, umur 2 tahun pun dah ajar sebut nama Allah. Bukan sekadar ajar sebut Umi, Abi. Bukan sekadar ajar sebut nenek, atuk. Bukan sekadar ajar sebut mama, ayah. Bukan. Tapi sebut juga, ajar juga sebut nama Allah. Buatkan anak kita ataupun mungkin cucu-cucu kita sebut nama Allah adalah kalimat pertama mereka. InsyaAllah. Daripada kecil ajar kenal Allah, insyaAllah kehidupannya itu akan terus-terus mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk terus. Jenis sabar yang ketiga adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah sememangnya mempunyai banyak halangan. Pada muka surat 155. Hawa nafsu yang berada dalam diri dan syaitan yang sentiasa menghasut adalah penghalang utama untuk melaksanakan amal ketaatan, amal kebaikan. Ya, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketaatan ini akan dihalang oleh syaitan. Ketaatan ini yang menghalang kita manusia untuk melakukan ketaatan hanya ada satu. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu je yang akan halang kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kan kalaulah manusia tak pernah pun halang kita nak buat taat. Seorang manusia tak pernah halang manusia lain nak buat ketaatan. Contoh dia apa? Contoh dia, ada tak kita pernah? Ada tak contoh ya, kita ni seorang isteri. Malam-malam seorang isteri, contoh ya, kita tengah tidur, tiba-tiba kita bangun nak buat solat tahajud. Bangun nak buat solat tahajud, tiba-tiba suami kata, janganlah buat. Ataupun contoh, kita nak solat subuh. Kita tengah nak solat subuh, suami kata, janganlah buat solat tu, janganlah solat. Ada tak? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi ada manusia yang menghalang kita buat taat kepada Allah, melainkan hawa nafsu yang menghalang kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat yang disayangi Allah semuanya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ada menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud, dialah yang mematikan dan menghidupkan untuk dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dialah Allah yang mematikan. Allah lah yang mematikan dan yang menghidupkan. Untuk apa Allah mematikan dan menghidupkan manusia? Adalah untuk menguji kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang lebih baik amalannya. Allah hidupkan kita, malah Allah mematikan kita, tak lain tak bukan untuk Allah ukur tahap keimanan kita. Maka ketaatan yang kita lakukan kerana Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan dihalang oleh hawa nafsu. Muslimat yang disayangi Allah semuanya, jalan untuk kita menuju ke neraka, dipenuhi dengan syahwat. Jalan untuk menuju ke neraka dipenuhi dengan syahwat. Syahwat ni apa? Syahwat ni adalah kehendak nafsu. Syahwat ni adalah kehendak nafsu. Contoh dia apa? Contoh dia apabila kita ambil hak orang lain, contoh dia. Kita ambil hak orang lain, itu merupakan, bermaksud itu merupakan kita ni dipenuhi dengan syahwat. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Baik, jalan untuk menuju ke neraka dipenuhi dengan syahwat. Contoh dia apa? Contoh dia kita ambil hak orang lain.
Contoh yang lain, kita tak berpuasa, kita tak solat. Wa hujibatil jannah bil makari. Tapi jalan untuk menuju ke syurga tidak disukai oleh hawa-hawa nafsu. Jalan untuk menuju ke syurga pasti tidak disukai oleh hawa-hawa nafsu. Sebab apa? Sebab kalau boleh solat pun tak payahlah. Nak solat, hawa nafsu kata janganlah solat. Contoh ya, hisap rokok. Dah tahu hisap rokok tu haram. Tapi nak buat juga ni. Sebab apa? Sebab hawa nafsu suruh. Muslimat yang dirahmati Allah semuanya, nak masuk syurga ni susah. Tapi hakikatnya kita rasa susah. Hakikatnya senang. Nak masuk syurga itu mudah asalkan kita buat apa yang Allah perintahkan. Kita tinggal apa yang Allah larang. Kita rasa kita tahu nak sebarkan aib orang itu salah. Tapi nafsu suka sebarkan aib. Kita tahu solat, kalau tinggalkan solat haram, dosa besar. Tapi nafsu suka tinggalkan solat. Kita tahu kita nak masuk syurga Allah ni, tapi nafsu tak boleh masuk syurga. Sebab itulah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kerana apa? Kerana ketaatan ini hanya dihalang oleh hawa nafsu. Sedikit sebelum kita akhirkan, sedikit iktibar daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam seperti yang kita tahu pada zaman tersebut, Nabi Musa alaihissalam zaman tersebut ada juga Fir'aun. Yang mana ketika itu Nabi Musa tetap dengan pendiriannya, tetap dengan imannya kepada Allah walaupun kebanyakan mereka, kebanyakan pengikut Fir'aun semuanya tidak beriman kepada Allah. Mereka cocoklah Nabi Musa macam mana pun, tapi masih Nabi Musa dengan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita muhasabahlah diri kita. Apa ujian yang Allah beri kepada kita sampaikan kita rasa kita tak perlu taat pada Allah? Apa ujian yang Allah beri kepada kita sampaikan kita rasa kita boleh tinggalkan solat? Na'udzubillah. Ingat muslimat yang dirahmati Allah, sabarlah dalam menghadapi ataupun melaksanakan ketaatan. Sabarlah dalam melaksanakan ketaatan kerana apa? Kerana ketaatan itu tak lain, tak bukan dihalang oleh hawa nafsu. Kalau lepas ni kita rasa, ya Allah susahnya nak solat ni. Contoh ya, susahnya nak tutup aurat ni. Kita sebut balik dalam hati kita, yang cakap ini adalah nafsu kita. Yang cakap ini adalah hawa nafsu kita. Kerana apa? Kerana hawa nafsu je suka orang yang tak tutup aurat. Hawa nafsu kita je suka tak solat. Tapi hakikatnya kita manusia suka akan solat, suka akan tutup aurat. Maka yang terakhir adalah muka surat 156. Sabar perlu dilaksanakan ketika berada dalam 3 peringkat. Sabar perlu ada ketika berada dalam 3 peringkat. Sabar ni perlu ada yang pertama sebelum kita sabar, sebelum kita rasa sabar, baiki dulu niat. Tanamkan keikhlasan. Kuatkan azam untuk buat ketaatan kepada Allah. Semasa kita buat ketaatan pun perlu sabar. Sebelum kita buat ketaatan, perlu sabar. Perbaiki dulu niat. Sabar. Nak buat ni, belum buat lagi. Kita dah fikir, contoh ya paling mudah. Kita nak solat, sebelum kita solat, perbaiki dulu niat kita. Kalau rasa malas pun, sabar dulu. Buang dulu malas tu. Kemudian masa kita taat, contoh dia masa kita solat pun sabar juga. Contoh dia apa? Masa nak solat lah kita ingat maksiat. Contoh ya, na'udzubillah. Maka sabarlah, buang dulu ingatan tersebut. Dan terakhir adalah selepas kita melakukan ketaatan pun perlu bersabar. Kerana apa? Kerana takut-takut lepas kita buat ketaatan ada pula muncul sifat-sifat yang lain. Itulah sifat datangnya daripada hati. Contoh dia sifat riak, sifat ujub, sifat takabur. Riak ni maksud dia apa? Menunjuk-nunjuk. Takabur ni bangga diri. Ujub ni rasa diri mulia.
Takut-takut ada rasa tu, maka sabarlah, jangan ada rasa tu. Sebab apa? Sebab kita nakkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini alhamdulillah, inilah 3 jenis sabar yang kita perlu tanam dalam diri kita. Kita perlu tahu sabar-sabar ada jenis-jenisnya. Maka saya rasa cukuplah sekadar ini sahaja. InsyaAllah akan datang kita bertemu lagi dalam subtopik yang baru, iaitu tips membina tembok kesabaran. Bermaksud bagaimana nak adakan sabar tu. Baik, insya-Allah, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja. Saya mohon maaf mungkin ada sedikit kesalahan ataupun kesilapan teknikal tadi. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.